أشهد أن محمدا عبده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan tengok pada muka surat 430, juzuk yang ke-22, surah yang ke-34, bermula pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير
سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدق الله العظيم. Baik, insya-Allah kita akan tengok sedikit terjemahan, tafsiran dan apa istifadah yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22 surah Saba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Tuhan. Jannatani 'an yamini wa shimal, iaitu di tempat kediaman mereka itu terdapat dua buah kebun yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah.
maka katakanlah kepada mereka, makanlah olehmu daripada rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Baik. Pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan 15 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan keingkaran kaum Sabah terhadap nikmat Allah beserta akibat yang mereka dapat. Dalam ayat yang ke-15 Allah Taala menceritakan asal muassal keadaan negeri Sabah. Sabah ni kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua riwayat berkenaan tentang Sabah. Pandangan yang pertama mengatakan Sabah itu adalah tempat yang terletak di Yaman. Sabah ni sebuah tempat yang terletak di Yaman, yang didiami dalam kawasan Sabah itu adalah daripada kalangan raja-raja. Bukan macam contoh kita kat Kedah, dalam Kedah di Al-Ustaz, di Al-Ustaz belah anak bukit ada istana. Kawasan anak bukit ada istana negeri Kedah, sekeliling tu ada kawasan rakyat jelata, ada taman kan, ada orang biasa duduk, ada orang macam kita duduk kat situ. Tapi di Sabah, kawasan tu sendiri didiami oleh raja-raja yang berkuasa. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, dalam surah An-Naml pernah dibahaskan berkenaan tentang Ratu Balqis. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, dia adalah antara raja-raja yang duduk kat situ. Bahkan ada pandangan yang mengatakan dalam banyak-banyak raja yang kat situ, Balqis lah raja dalam tu. Tu dia. Raja yang duduk paling raja dalam tu. Bahasa Melayu kita kata maharani lah, kita kata. Wallahu a'lam. Selesai kat situ. Dia terletak di Yaman. Pandangan yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan riwayat daripada Ibnu Abbas. Riwayat ini ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas kata, dulu ada biasa orang pergi tanya Nabi. Ada orang biasa tanya Nabi, adakah Sabah itu sebuah negeri, ataupun sebuah lembah, ataupun sebuah kerajaan, ataupun dia orang lelaki, ataupun dia orang perempuan? Maka kata Nabi SAW, Sabah itu adalah seorang lelaki, dia orang lelaki. Dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut, Imam Ahmad meriwayatkan susur jalur daripada Ibnu Abbas, kata Nabi kata dia tu lelaki, Sabah ni lelaki. Macam tu. Dia memiliki 10 orang anak. 6 daripadanya duduk di Yaman, 4 daripadanya duduk di negeri Syam. Itu pandangan yang kedua. Jadi kalau kita nak simpulkan pandangan siapa itu Sabah, maka kita boleh katakan Sabah itu adalah orang lelaki-lelaki yang memiliki kekuasaan, yang mana tempat duduk dia tu digelar Sabah. Pun boleh juga kita faham lagu tu. Jelas tak? Wallahu a'lam. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir, ada banyak betul riwayat-riwayat dengan jalur-jalur riwayat yang berbeza, tapi saya tak bahaslah kat sini noh. Baik. Kemudian Allah Taala sebut jannatani an yamini wa shimal. Kediaman mereka terletak di antara dua buah kebun. Tuan-tuan perhatikan, Allah menggunakan istilah jannatan. Jannatan. Jannah ni apa dia? Syurga. Bila ditambah alif nun, dia jadi isim musanna. Kata nama yang ada dua. Ada dua. Jannah satu syurga, jannata ni dua syurga. Itu bahasa Arab ni dia unik sikit daripada orang putih. Orang putih dia ada singular dengan
ialah dua kebun. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan dengan dua gunung lembah yang subur. Dinisbahkan, diumpamakan kedudukan tempat muasal negara Sabah ini ialah seumpama macam dikelilingi dengan syurga. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, tuan-tuan boleh bayangkan kaedah dia macam ni, kedudukan dia. Ada dua buah gunung lembah yang besar pada kiri dan pada kanan. Kiri dengan kanan tu ada dua lembah yang besar dan terlalu subur dengan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hijau sungguh kawasan tu. Dan Sabak ni, kedudukan Sabak ni duduk mana? Duduk di tengah-tengah antara dua bukit yang subur ni. Nak abang kata subur sungguh ni. Itu. Lalu Tuhan cerita lagi, disebabkan mereka ini dikelilingi oleh sumber makanan, sumber alam sekitar yang sangat baik, Tuhan kata hampa makanlah yang aku bagi ini. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan, ayat ni terlalu menarik. Bila Tuhan kata kulu mir rizki rabbikum, makanlah rezeki-rezeki ini daripada Tuhan kamu. Allah Ta'ala nak menegaskan segala yang tumbuh sama ada di negara Sabah ataupun di mana-mana alam ini, itu adalah datang daripada Allah, bukan daripada kita. Allah yang punya kerja. Dan Allah Ta'ala kata apa? Penegasan selepas peringatan yang Allah Ta'ala berikan, selepas ada arahan untuk makan rezeki itu, hendaklah kamu bersyukur kepada dia. Pasal apa kena bersyukur? Pasal aku yang bagi rezeki ke hamba. Lalu Allah Ta'ala membuat kesimpulan pada ayat yang ke-15. Tuhan kata apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Sabah ini adalah negara yang baik dari segi ekosistemnya, dari segi sumber makmur, kekayaan hasil mahsul alam dia, macam tu. Dan Tuhan bagi tahu, aku ni Tuhan yang Maha Pengampun. Kutlah dalam tu ada yang tak bersyukur, kalau apa minta ampun, aku ampunkan. Tuhan nampak kesimpulan Allah. Pada ayat yang ke-16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut Al-Arimi itu kebanyakan mufassir daripada antaranya Mujahid, antaranya Qatadah, antaranya Ibnu Abbas mengatakan Al-Arimi itu bermakna dengan banjir yang besar. Dan kami gantikan jannatain, dua kebun mereka tu, kebun yang makmur itu, zawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dengan ditumbuhkan pohon-pohon yang berbuah pahit, pokok asil dan sedikit pohon sidir. Baik, Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, Tuhan pernah sebut, Tuhan kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang sesiapa yang berpaling tadah daripada peringatan kami, nescaya kami akan sempitkan kehidupan dia. Maka bertepatan dengan ayat yang ke-16, apabila penduduk Sabah tidak beriman kepada Allah, mereka menyembah matahari. Hal ini selari dengan apa yang dibawa oleh pengkhabaran yang dibawa oleh Hudhud. Kalau tuan-tuan ingat, burung Hudhud memberikan khabar kepada Sulaiman alaihi salam. Kata Hudhud, di sebuah negara itu namanya Sabak, aku tengok negara tu makmur, padanya itu ada raja-raja, mereka ini menyembah matahari, mereka ni sembah matahari. Maka disebabkan mereka kufur kepada Allah, Allah mendatangkan satu banjir yang besar. Baik, saya ulas sikit ya tuan-tuan. Ada beberapa riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang lelaki nama Amr ibnu Amir. Amr ibnu Amir ni siapa dia? Riwayat ni disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, susur galur daripada Muhammad ibnu Ishaq. Dalam kawasan Sabak ni
ada banyak tukang tilik. Ada banyak orang-orang yang terpedaya dengan tipu daya setan. Dalam banyak-banyak orang tu banyak-banyak orang tukang tilik. Ada seorang ni nama Amr ibn al-Amir. Dia ni mendapat pengkhabaran dia ada kawan. Kawan dia ni syaitan lah. Syaitan yang dia duk kawan ni tiap-tiap hari duk mengambil pengkhabaran daripada langit, curi rahsia daripada langit. Sebab tu kadang-kadang kalau jumpa Tok Bomo hak teka betul, kita sebut sebagai uskun ataupun kita kata nujum, orang-orang yang menilik nasib Tok Bomo yang tak betul lah, kita kata yang tak betul. Kadang bila mereka cakap tu benda tak jadi lagi, bila mereka cakap kena dengan apa yang mereka cakap, walaupun benda tu tak jadi lagi, dia kata lagi 3 hari lagi sekian-sekian nak jadi begini, kita pun mula tak percaya, tunggu tengok jadi betul. Ada kemungkinan mereka ini berpakat dengan syaitan yang mencuri rahsia alam ghaib, rahsia perkara-perkara akan datang, lalu dikhabarkan kepada mulut Tok Bomo ni. Maka Amr ibn al-Amir adalah salah seorang yang mendapat pengkhabaran tu. Dia dapat tahu setan mai habaq kat dia nanti nak berlaku banjir yang besar. Itu banjir yang besar. Riwayat yang kedua, cerita pasal Amr ibn Amir ni, dia kata apa? Dia ni bukan tukang tilik, tapi dia dapat tahu kata banjir nak main melalui mimpi. Dia nampak dalam satu bekas tu penuh dengan air. Wallahu alam, Allah lebih maha mengetahui. Jadi lepas dia tahu kisah kata nak banjir ni, maka dia pergi jumpa anak dia. Dia kata, anakku, nanti aku akan jerka hang, aku akan maki hang, dan aku minta hang maki aku balik, hang herdik aku balik. Lalu anak dia kata, ish, tak boleh, mana boleh maki ayah sendiri. Itu. Lalu kita tak buat, hang buat je. Lepas hang maki aku, Amr ibn Amir kata, aku akan sepak hang, kemudian hang sepak aku balik. Dan kita akan buat ni di tengah-tengah masyarakat Sabah, bagi semua orang tengok perbuatan kita. Riwayat ni ada tafsir Ibn Katsir, walaupun adalah yang kata ni aneh, gharib dan sebagainya, tapi kita boleh dengar lah untuk ambil pengajaran. Lalu anak dia berkata, ish, berat nak buat ni ayah ni. Jadi ayah dia kata, kita kena buat juga, ini untuk keselamatan masa depan kita. Anak dia tak tahu apa cerita ni. Lalu dipendekkan cerita, berkelailah mereka dengan cara berlakon depan orang ramai di Sabak ni. Ayah dia maki anak lawan maki, sampai orang kampung tanya, awak pasal apa ni? Lah kali ayah dia sepak anak dia sepak ayah dia balik. Lalu orang kampung leraikan dia. Masa orang kampung leraikan dia, ni awak siapa ni? Aku dah tak sayang anak aku lah, dia cancam dia kata. Lah ni aku nak keluar daripada kampung ni. Dia kata. Sebab dia dah tahu kata nak iribah. Dia kata aku nak keluar daripada kampung ni. Jadi kalau hampa nak ambil harta-harta aku, dia ni adalah antara orang yang kaya kat situ. Jadi siapa nak beli kebun aku, nak beli tanah aku, nak beli rumah-rumah aku, mailah beli. Aku nak jual, aku tak mau tengok muka anak aku. Biar anak aku duduk merempak seorang-seorang ni, aku nak jual habis. Kita kira murah-murah dah lah. Jadi bila jadi macam tu, orang-orang Sabak ni pakat, Amr ibn Amir nak jual rumah ni, rumah pula bawah market. Jom kita pakat beli, pakat beli, habis harta dia. Dia buat tujuan macam tu sebab dia nak keluar dari negeri Sabak dengan bawa bekai duit. Dia tahu kata ada banjir, kalau dia cuih nangoi lagu tu saja, sekelak angin lagu tu saja, dia nak bermusafir macam mana duit tak ada. Kalau dia habaq kata negeri ni akan banjir, hampa belilah rumah aku, nanti penduduk Sabak semua keluar sekali dengan dia, tak ada siapa nak beli rumah dia. Jadi dia guna teknik macam tu. Tu cerita dia. Jadi antara orang yang selamat ialah Amr ibn Amir beserta anak dia. Lalu selepas mereka keluar, mailah bah yang besar, banjir. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan asalnya jannatain, dua kebun yang sangat makmur ini, Tuhan binasakan. Ini menarik. Dibinasakan Sabak
keadaan negara Sabah ini total loss, tapi Tuhan gantikan sesuatu. Tuhan ganti. Dulu hampa dah biasa dah pokok, tak apa. Dah bah aku gantikan juga dengan pokok. Pasal hampa dah biasa dengan pokok. Tapi pokok hak aku nak ganti ni, kata Allah, adalah pokok-pokok yang sifat dia sifat yang baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut khamtin wa aslin, ialah jenis-jenis pokok yang dia ada duri. Dia pokok tapi berduri. Kalau tuan-tuan biasa tengok unta makan pokok, unta suka makan pokok hak duri ini. Kita tak boleh ambil manfaat daripada pokok yang berduri ini. Tuan kata hampa nak pokok kan, hampa dah biasa dengan makmur hijau ni, okey aku bagi pokok hijau. Tapi pokok hijau ni ialah pokok yang berduri dan sifat dia sifat yang baik. Kalau ada buah-buah dia dikelak. Tak macam buah hak dulu sebelum hampa dibinasakan, tanam-tanaman ni dibinasakan manih. Hak ni aku bagi hak baik. Kemudian Tuhan sebut ada satu lagi pokok, iaitu pokok sidir. Sidir ni pokok apa? Pokok bidara. Ada pokok sidir, pokok bidara. Buah dia ni ada. Tapi kata Tuhan, sidrin qalil. Tapi buah dia ni sikit. Dia nak berebut pula hampa nak makan. Dan buah dia ni pun bukan sedap. Tu cara Allah mengazab mereka. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Ayat yang ke-17. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang sedemikian melainkan hanya kepada orang yang sangat-sangat kafir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, sekiranya datang bala musibah yang terlalu besar, itu adalah kerana Allah murka dengan perbuatan yang terlalu kufur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala ni tak zalim. Yang zalim tu kita. Sebab tu Nabi Allah Yunus alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ada apa? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain pada Hang, Maha Suci Hang, sesungguhnya akulah yang menzalimi diri aku sendiri. Segala tiap-tiap musibah yang berlaku ke atas kita bukan pasal Tuhan zalim kat kita, pasal kita yang salah. Kita yang zalim pada diri kita. Jadi bila mai musibah yang teruk, itu adalah tanda manusia itu betul-betul melakukan kekufuran yang melampau. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. Dan kami jadikan, ini ayat yang ke-18, dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabak dan negeri-negeri yang kami berkati Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Baik. Hak ni Tuhan nak cerita apa pula? Tuhan nak bagi tahu di sekeliling Sabak, sebelum Sabak ni dia dikelilingi beberapa negara ataupun negeri. Antaranya negeri Syam. Negeri Syam. Syam ni dalam perjalanan daripada Sabak nak ke Syam, Allah Ta'ala menyediakan beberapa facilities, kemudahan-kemudahan. Antara kemudahan-kemudahan yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir ialah sumber air. Kira orang yang nak bermusafir daripada Sabak nak pergi ke Syam, contoh dia nak keluar daripada Sabak nak pergi ke Syam, dia tak perlu bawa bekalan air, dia tak perlu bawa bekalan makanan yang banyak. Pasal setiap jalan depan sikit ada makanan, jalan depan sikit ada sumber air. Tuhan memberkati negara-negara Syam. Syam ni negara apa? Palestin, Jordan, Syria. Itu adalah negara Syam sekeliling itu. Maka Allah sediakan kemudahan-kemudahan, kita sebut RNR lah, kita kata RNR semula jadi yang Allah Ta'ala berikan. Sabak ni dah hancur lah, tapi luar daripada tu tak terkesan kerana diberkati tempat tersebut. Itu.
Dan Allah Ta'ala kata apa? Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Punyalah tempat ni selesa, punyalah tempat ni selamat. Ampun nak pergi musafir ke Syam, bila-bila boleh. Nak pergi siang tak apa, nak pergi malam pun tak apa. Macam tu. Sabak dah hancur lah, tapi negeri di luar tu masih lagi dalam keadaan terpelihara. Ayat yang ke-19, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkan jarak perjalanan kami. Ni yakni supaya permintaan ini, supaya kota-kota yang berdekatan itu dihapuskan, agar perjalanan menjadi panjang dan mereka dapat melakukan monopoli dalam perdagangan itu sehingga keuntungan menjadi lebih besar. Sekali saya terang. Dan bererti mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, buah mulut orang ramai, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat yang ke-18 ni, ayat yang ke-19 ni, orang Sabak ni depa jahat dah. Depa jahat. Depa minta kat Tuhan supaya jarak ayat dengan ayat tu, biar sumber ni bagi jauh sikit, supaya depa nak memonopoli tempat tu. Dia macam ni, bila sumber tak banyak, barang tak ada, demand tinggi, permintaan tinggi, maka kita bolehlah naikkan harga. Itu. Sekarang ni tak boleh naikkan harga, sebab demand tinggi, permintaan tinggi, sumber pun tinggi. Jadi kalau kita sini jual mahal, kita buat urus niaga kat sini mahal, dia berkata depan ada lagi murah, kan pergi kat situ. Jadi peminta kat Tuhan supaya dijauhkan lagi tempat-tempat ni, supaya mereka nak memonopoli kawasan tu, nak buat tempat berniaga dan letak cas yang mahal. Ni lah sebab Allah Ta'ala binasakan mereka, kerana mereka ada sifat-sifat yang jahat dan suka zalim ke atas orang lain. Itu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Walaupun begitu, kepada orang-orang yang mazlum. Apa itu mazlum? Orang-orang yang dizalimi. Mereka ini adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebut satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ajaban lil mu'minin la yaqdillahu lahu qada illa kana khaira. Kata Nabi, ajaib sungguh orang mukmin ni. Kata Nabi, ajaib sungguh orang mukmin ni. Tidak sekali-kali Allah menetapkan sesuatu takdir baginya melainkan hal itu baik baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu sarra, dan sekiranya dia mendapat musibah, dia diuji dengan musibah, sabara fakana lahu khair, tapi dia sabar, dan maka sabar itu adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sikap seperti ini tidak terdapat pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Kalau Nabi, ajaib sungguh orang mukmin ni. Tuhan bagi kesenangan, dia syukur. Dia syukur. Dia redha. Tuhan bagi susah pun dia seronok juga, sebab dia sabar. Orang mukmin ni, bahasa mudah kata Nabi, macam mana pun Tuhan buat kat dia okey. Dia okey. Dia rasa hak tu Tuhan rasa bagi dia. Kalau Tuhan bagi kat dia nikmat tu baik bagi Tuhan, maksudnya baiklah bagi dia. Kalau Tuhan bagi musibah kat dia, bagi dia rasa, kalau Tuhan rasa hak tu baik bagi dia, maka baiklah juga untuk diri dia sendiri. Maka sebab tu Nabi kata dalam hadis ni,
sifat ni tak ada kat orang lain melainkan orang mukmin. Ayat ni ayat muhasabah ni. Ayat ni muhasabah untuk kita. Kalau kita ada dua kriteria sifat bagaimana kita respon dan reaksi ketika diberi nikmat dan diberi musibah, dua-dua okey, tu tanda kita beriman. Kalau kita tak ada reaksi syukur dan bersabar ketika diberi nikmat dan diuji, itu tanda kita bukan beriman. Sebab Nabi kata orang lain tak ada, kecuali orang beriman saja ada. Ni boleh kita muhasabah bersama. Ayat yang ke-20, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sesungguhnya iblis, ni menarik ni, telah dapat meyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutnya kecuali sebahagian daripada orang mukmin. Baik. Ayat yang ke-20 ni Allah Ta'ala nak cerita apa? Ayat 20 ni Hasan Al-Basri menceritakan sangkaan iblis dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Iblis kata apa? Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf, a'udzubillah, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Minta maaf bukan ayat tu. Dalam surah Al-Isra ayat 62. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة la uhtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ni, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Ni iblis kata kat Tuhan. Ni iblis kata kat Tuhan, hak ni kah yang engkau, ya Allah, yang engkau muliakan dia lebih daripada aku? Siapa dia? Adam alaihissalam. Kan Allah Ta'ala muliakan Adam daripada iblis. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian yang kecil. Macam ni Hasan Al-Basri, Imam Ibn Katsir meriwayatkan daripada Hasan Al-Basri dalam tafsir ni, apa sangkaan iblis. Iblis dulu pernah hasut tok nek moyang kita, iaitu Adam dan Hawa, untuk makan buah larangan. Jadi bila Adam alaihissalam dan Hawa dicampakkan ke bumi, iblis menyangka mak ayah mereka ni pun aku boleh hasut. Telahlah anak-anak Adam. Jadi sangkaan iblis ialah apa? Kalau kepala ni pun aku boleh atok, di hak bawah ni lagilah aku boleh hasut dan atok. Itu sangkaan dia. Dan sangkaan iblis itu betul. Sangkaan iblis itu menjadi benar, kerana ramai anak-anak Adam sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan ikut iblis, kecuali yang sedikit sahaja, iaitu daripada kalangan orang yang beriman yang mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Jelas tuan-tuan. Tu ayat 20 tu. Ayat 21, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membezakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Dan Tuhanmu maha memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Ayat yang ke-21 ni, Ibnu Abbas, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkenaan tentang perkataan sultan. Sultan ini merujuk Ibnu Abbas ialah hujjah. Hujjah. Saya tanya macam ni, apa maksud dia tuan-tuan? Iblis ni dia tak ada kuasa pun. Dia tak ada kuasa. Contoh orang nak minum arak, katalah dia minum arak, iblis tak ada kuasa grip pegang tangan orang ni, pergi heret
pergi beli arak, ataupun iblis pula pergi bayar arak tu, minum. Seolah-olah macam hampa buat je, modal letih penat biar aku buat. Iblis tak ada kuasa tu. Iblis tak ada kuasa tu. Iblis cuma memberikan angan-angan palsu. Sebab tu Iblis memberikan angan-angan yang panjang kepada kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah sebut dalam kitab Minhajul Abidin berkenaan tentang penyakit hati yang dihasut oleh iblis, iaitu penyakit panjang angan-angan. Menyangka bahawasanya hidup dia akan lagi panjang, maka dia buat dosa dulu. Menyangka Allah Ta'ala ni akan ampunkan segala dosa dia, maka buat je dulu. Ini penyakit yang iblis datangkan kepada hati manusia. Dia tak ada kuasa pergi tarik kita. Sebab tu disebut riwayat berkenaan tentang iblis berkhutbah dalam neraka. Bila ahli neraka dia kata, hang lah punca aku masuk neraka, hang lah punca aku masuk neraka. Lah akhirnya kita duk salah sama-sama kita. Sebenarnya hak salah ni iblis. Lah kita duk jumpi cari dia. Maka sampai saja di neraka, dilihat iblis diikat pada satu tiang yang besar, lalu disiksa. Lalu pakat maki iblis. Macam-macam dia kata kat iblis. Pasal hang lah kami hidup dalam neraka. Apa kata iblis? Aku dulu atas muka bumi sampai duk hidup. Aku bukan ada kuasa pun. Aku cuma bisik je. Siapa suruh ikut? Tu dia. Aku bisik je. Maka di sini Imam Ibn Abbas kata apa? Sultan ni merujuk pada hujah. Bagaimana dia manipulate, dia pusingkan cara kita fikir untuk kita melakukan kesalahan. Itu kerja buat dia. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-22 menceritakan tentang sembahan selain pada Allah tidak mempunyai kuasa sedikit pun. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Tu ayat ni dahsyat ni. Panggillah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kekuasaan sebesar zarrah pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peranan dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, yakni Allah. Tuhan Allah Ta'ala suruh Nabi cakap dekat orang-orang yang musyrik, orang yang menyembah selain pada Allah. Tuhan suruh Nabi kata apa? Hai Muhammad, bagi tahu kat mereka, panggil mana Tuhan yang mereka anggap tu Tuhan selain pada aku. Tu bahasa dia. Panggil mai, bawa mai. Sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah, yang mereka anggap itu adalah Tuhan, sedangkan ia adalah palsu. Sesungguhnya mereka tak ada kuasa walau sebesar zarrah. Zarrah ni tuan-tuan, kalau dalam ilmu sains ni kita kata atom lah. Atom, benda hak halus, hak kecil, kecil sungguh dia. Sebesar hun pun dia tak ada kuasa pada di langit dan di bumi. Dan kata Allah lagi, dalam aturan Tuhan pada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ni selain pada Allah ni, mereka tak ada share pun, tak ada saham pun dengan Tuhan. Yang mereka anggap kata mereka ni Tuhan, mereka tak ada saham dengan Allah. Nak buat alam ni lagu mana, kot Tuhan panggil mereka, jom kita bincang sah. Nak buat bumi macam mana, nak buat bentuk sfera ke, nak buat bentuk segitiga ke, tak ada saham pun. Dan segala peraturan-peraturan susun atur alam ni mereka tak ada kena-mengena. Jadi pasal apa nak kena sembah selain pada Tuhan Allah ni? Tu maksud dia. Allah Ta'ala nak menghina bagi orang-orang yang menyembah selain pada Allah. Dan juga ayat ni merujuk kepada ayat tahaddi, ayat mencabar. Panggillah Tuhan yang selain pada aku, nak tengok kuat tak mana. Tu maksud dia. Ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, selesailah sudah perbahasan berkenaan tentang surah Sabah ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Maka kita boleh simpulkan beberapa faedah. Saya simpulkan dua sahaja. Yang pertama, untuk mendapat kenikmatan, kesenangan di dunia dan di akhirat,
maka satu-satunya jalan, dulu kita duk ingat kalau nak senang atas muka bumi ni kena kerja kuat kan, kena kerja kuat. Kalau kerja kuat ni, kalau kita kata kerja kuat lah, orang Bangladesh ni patut dah jadi jutawan, pasal mereka lagi kerja kuat pada kita. Kalau kita faham kerja kuat itu akan menambahkan kemewahan dan kekayaan, kesenangan atas muka bumi. Tapi Tuhan dah bagi isyarat kat kita dalam azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bunyi solat dulu, baru bunyi berjaya. Jadi kata kunci untuk istifadah, faedah yang kita boleh dapat pada ni, binasanya penduduk Sabah bukan pasal mereka tak cerdik, mereka cerdik. Bukan pasal mereka tak kerja kuat, mereka kerja kuat. Tapi disebabkan tidak beriman kepada Allah, berpaling tadah daripada peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan uji dengan kesusahan di atas muka bumi. Nak senang atas muka bumi, nak senang di hari akhirat kelak, maka hendaklah kita beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, ada orang tanya, Ustaz, tak apa ke kalau kita beriman kepada Allah sebab kita nak senang atas muka bumi, nak senang ke akhirat, seolah-olah macam kita beriman ni tak ikhlas? Faham tak tuan? Macam contoh anak kita tolong basuh kereta kat kita sebab kita kerja duk bagi upah kat dia. Itu. Maksudnya anak kita ni tak ikhlas ke? Dia tolong sebab nak upah. Adakah kita dengan Tuhan lagu tu? Di sisi ulama itu tidak menjadi masalah, kerana agama itu sendiri tabsyir, memberikan berita gembira, menggalakkan dengan ganjaran-ganjaran. Jadi kalau kita taat kat Tuhan pasal nak ganjaran, itu tidak menjadi masalah. Tak buat apa yang Tuhan larang sebab takut dengan siksaan dia, itu pun tidak menjadi masalah. Cuma kalau boleh upgrade sikit demi sikit, kita pergi upgrade kepada golongan yang muhsin, orang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu nampak Allah, walaupun kamu tak nampak Allah, tapi kamu yakin Allah nampak kamu. Ini yang dipegang oleh golongan-golongan yang sampai kepada makam ma'rifatullah. Kalau dia seandainya diberi pilihan antara semayang sunat 2 rakaat untuk mendapat redha Allah dengan mendapat syurga, nescaya mereka akan memilih semayang sunat 2 rakaat untuk mendapat redha Allah. Dia bahasa ni matlamat syurga tu bukan utama. Hanya orang yang next level. Tapi bukanlah saya kata orang yang taat pada Tuhan sebab nak senang dunia, senang akhirat tu salah. Tak salah. Tapi kalau nak jadi better person, orang yang lebih baik, kita cuba usaha diri kita. Syurga tu bukanlah matlamat utama, dia matlamat sampingan. Matlamat utama adalah redha Allah dan kasih sayang Allah. Yang kedua, istifadah yang kedua ialah apa? Berhati-hatilah dengan perbuatan syirik. Syirik ini adalah, kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar, dia duduk dalam ranking yang pertama. Dia mengatasi minum arak, mengatasi zina, mengatasi riba. Syirik ni ranking pertama. Jadi Tuhan sentiasa mengingatkan kepada kita. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat 15 sampai 22, 15 Tuhan cerita pasal siapa Sabak ni jadi diseksa macam ni. Hujung ni Tuhan cerita pasal kekuatan diri dia. Maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan dan perempuan, kita mungkin tak syirik, tetapi kita takut kita melakukan perbuatan-perbuatan khurafat yang akhirnya akan menjerumus ke arah syirik. Berhentilah kita daripada menganggap sekian batu, sekian kayu, sekian pokok, sekian binatang yang mencampur urusan takdir Allah kepada kita. Soal rezeki kita bergantung pada batu. Soal keselamatan kita bergantung pada sekian besi. Soal penawar kita bergantung pada sekian kayu contohnya. Kita kena berhenti dah dekat tu, supaya kita menganggap dan kita meyakini bahawasanya Allah lah yang menyusun tadbir alam ini,
kerana dialah Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada kemakmuran negeri Sabak beserta isinya, akhirnya diuji dengan azab, dapat memberikan manfaat dan pengajaran yang baik untuk kita agar sejarah ini tidak berulang lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar itu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan seadanya, dengan keterbatasan pengetahuan saya yang juga seadanya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan hadir pada pagi ini. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya, dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kul kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.